mulakan sesi tumpul kita ni dengan Al-Fatihah. Bismillah. Okay, start. Nama saya Norzina Hussein. Saya on behalf of kawan-kawan saya mengucapkan sangat-sangat terima kasihlah kerana sudi untuk ditemu buat untuk projek program kami lah. Untuk subjek ni kami dikendaki untuk menebual satu kesatuan yang mana membela kesatuan tak kira lah di dalam ataupun di luar UIA sebagai projek berkumpulan. Okay, saya kenalkan diri saya. Nama saya adalah Norzina Hussein. Saya juga adalah ahli kurnia. Mungkin dalam 15 tahun jugalah. Tapi saya not active member lah. Okay, ahli saya yang kedua adalah Nur Atika Zarul Nahar. Okay. Yang ketiga Zul Azhar. Dan last sekali adalah Abang Azlan. Okay. Okay, sebelum tu boleh Ustaz perkenalkan diri Ustaz. Nama penuh apa semua, jawatan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua. Saya Saupi Azran bin Muhammad Tamjiz. Bertugas di Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia sebagai pembantu perpustakaan. Kemudian di samping bertugas sebagai perpustakaan, ditaklifkanlah, diberikan tugasan untuk ataupun digalaskan tanggungjawab untuk mengisi kekosongan jawatan Presiden Kesatuan Kaki Tangan Am UIA yang dipanggil dengan nama pendeknya Kurnia UIA. Itu je lah kot. Cuma saya bertugas daripada tahun 99 sehingga sekarang lah. So tahun ni genap 22 tahun di sini lah. Kesatuan Sekerja terlibat sejak tahun 2000. So tahun ni dah kira tahun ke-21 lah. Boleh Ustaz ceritakan bila tertubuhnya kurnia dan bagaimana kurnia ni berbeza di antara dengan IPTA yang lain, sebab kita tahu UIA ni diregister ataupun didaftarkan sebagai company, bukan sebagai universiti awam. Boleh Ustaz ceritakan sedikit tentang yang itu? Okay, pertama saya minta maaf pasal saya tak maklum sangat tentang konten interview ni. Cuma saya dapat soalan tu pagi tadi. So pagi tadi pun saya tak sempat pasal sekarang ni kita di pejabat ada projek lah di perpustakaan ni. Kita ada projek sejak PKP tempoh hari. Kita terpaksa merawat buku-buku yang jumlahnya dekat juta buku di perpustakaan ni. Kita nak rawat buku tu. So pagi tadi masuk kita dah buat kerja-kerja urusan tu lah. Atau sekarang ni pakai pun kita pakai baju sukan macam tu. Okey, tak apalah, saya cuba jawab. Saya cuba jawab kita panggil mengikut maklumat yang saya ada. Sekiranya perlu lagi lebih detail mungkin boleh maklum kepada saya soalan-soalan untuk saya jawab kemudian secara bertulis lah. Okey, sejarah tertubuhnya Kesatuan Kaki Tangan Am IIUM ataupun Kurnia ni saya tak ada sangat maklumat yang terperinci. Kerana saya boleh dikatakan generasi yang kedua ataupun yang ketiga lah. Cuma secara ringkasnya, tahun ditubuhkan Kurnia ni ialah pada tahun 1991. Jadi kita panggil tahun ni pun memang kita sedang buat persiapan untuk meraihkan tahun ke-30 penubuhan Kurnia. Sebenarnya kita bulan 12 ni ada satu program besar lah, insyaAllah. Cuma kita rasa ralat bila program tu tak dapat dilaksanakan secara fizikal lah. Kita ada satu seminar besar yang insyaAllah akan dirasmikan oleh VVIP lah, tapi saya tak nak sebut dulu. Sehingga jadi nanti boleh lah. Tapi dalam program tu kita akan selitkan juga pelancaran
30 tahun kurnia. So tu dah 30 tahun lah kurnia ni. Dari sudut perbezaan sama ada dia akta syarikat ke akta penubuhan kurnia ni, itu tidak timbul isu kerana kesatuan sekerja ni ataupun trade union ni memang diberikan peruntukan oleh pihak kerajaan untuk ditubuhkan. Oleh kerana itu kita dapati adanya syarikat ataupun agensi yang di peringkat swasta pun ataupun di peringkat kerajaan pun masing-masing menubuhkan kesatuan dan diberikan kebenaran dan hak untuk mereka berkesatuan. Cuma kebiasaannya kalau kesatuan sekerja di agensi swasta ni, mereka akan bergabung di bawah payung mereka sendirilah seperti MTUC. MTUC ni lebih kepada swasta lah, dan kerajaan akan bergabung di bawah QPEX lah. Cuma kalau soalan UIA bergabung kat mana, itu isu dia. UIA ni memang penuh dengan keunikan lah, walaupun dia akta syarikat, secara apa kita panggil, secara on papernya lebih baiklah bergabung dengan MTUC ataupun lebih sesuai lah sifatnya dengan MTUC. Tapi kita sebelum kita diberikan kebenaran untuk bergabung dengan QPEX lebih kurang tahun 2018 ataupun 2019 yang lepas, so kita memilih untuk bersama dengan QPEX lah, walaupun kita ada ruang untuk bersama dengan MTUC. Dan Kurnia pernah berprogram pun dengan MTUC, cuma kita belum bergabung lagi. Ada beberapa kita panggil keputusan yang memakan masa lama lah untuk kita pilih sama ada untuk bergabung MTUC ataupun QPEX. Dan bila kita diberi kebenaran oleh QPEX untuk bergabung, masa kita teruskanlah atas sifat, walaupun atas syarikat, tapi sifat umum yang lain yang dimiliki oleh Kurnia dan UIA ini ialah UIA masih lagi dikategorikan sebagai IPTA. Atas sifat dia masih lagi digajikan oleh kerajaan Malaysia, dan sebahagian besar daripada kita panggil akta ataupun undang-undang yang diguna pakai adalah adaptasi daripada apa yang diamalkan oleh kerajaan, bersesuaian dengan kita panggil kerajaan Malaysia mempunyai kita panggil apa ni, pegangan yang besar lah terhadap UIA. Paling penting sekali dia bayar gaji. Bila dia bayar gaji, dasar ikut kerajaan. Jadi kita ikut kerajaan je lah. Buat macam tu lebih kurang lah. Okay, cuma sama-sama saya tambah. Cuma ada satu isu sikit lah. Cuma saya tak berapa panjang. Saya tak kena rujuk dengan orang lama lah. Kita tak ada lah dokumentasi sejarah yang sudah bertulis. Cuma dikongsikan secara kita panggil apa ni, cerita-cerita lah. Cuma memang ada cerita-cerita lah untuk kita mendokumentasikan sejarah Kurnia ni. Cuma Kurnia ni selain daripada dia ditubuhkan dan kita panggil dalam universiti ni, tapi masa hari dia ditubuhkan tu antara kita panggil kesatuan yang melalui kita panggil cabaran yang getih lah untuk dia ditubuhkan. Untuk dia ditubuhkan tu pun sudah mendapat kita panggil cabaran ataupun sudah kita panggil apa? Merasai cabaran yang getih. Kerana seakan-akan tidak direstui lah oleh majikan pada masa tu. Kebetulan masa tu UIA ni rektor dia orang luar, dia bukan orang tempatan. Kita panggil The first foreigner rector kan. ke Ustaz? Ha? The first rector ke? First rector. Kalau presiden yang mula-mula Datuk Seri Anwar Ibrahim lah kan, presiden dia tu. Tapi rektor UIA ataupun kalau di universiti lain panggil Naib Chancellor kan. So rektor yang pertama saya tak ingat nama dia, tapi dua rektor pertama adalah bukan kita panggil orang luar ataupun foreigner lah. Yang ketiga baru Tan Sri Profesor Emeritus Kamal Hassan. Dan kemudian sampai sekarang lah kita orang tempatan lah yang jadi rektor kita. Jadi saya dimaklumkan hari pertama ataupun ketika mesyuarat agung pertama tu memang saya dimaklumkan sampai peringkat Kurnia dan ahli-ahli sewa dewan sendirilah macam tu pada peringkat awal.
Kemudian dah lama kemudian barulah kita dapat kebenaran dan juga restu yang menyebabkan aktiviti dan pergerakan kita menjadi lebih selesa lah. Itu yang saya tahu macam tu je lah lebih kurang. Okey, tak apa. Yang saya tanya Ustaz yang macam apa sifat antara MTUC dengan QPAX tu. Kenapa UIA lebih memilih QPAX dengan MTUC? Apa perbezaannya? Macam apa kelebihan MTUC dan apa kelebihan QPAX? Masing-masing ada kelebihan yang tersendiri. Saya fikir untuk bergerak lebih jauh dan lebih berkembang, sebenarnya MTUC ada dia punya kelebihan dia. MTUC ni kita sebut dia ni banyak disertai oleh kesatuan-kesatuan yang berbagai-bagai, kita panggil lebih luas lah, macam dari sudut macam mana kita panggil latar belakang syarikat yang bermacam-macam, kepakaran, latar belakang kelulusan. Jadi secara umumnya kalau kita tengok MTUC ni dia menghimpunkan ramai pimpinan-pimpinan kesatuan daripada pelbagai latar belakang dan kepakaran yang ada sampai peringkat yang kita tengok kelulusan pun hebat-hebat belaka. Tapi MTUC ni, QPAX ni, dia kita panggil mungkin kita panggil apa ni, radius yang terhad di kalangan kaki tangan kerajaan saja. Dan kita panggil apa, kalau ikut bahasa mudah macam ni lah, grade apa kita panggil ahli yang boleh menjadi kesatuan, grade sama ada ahli dan juga pimpinan. Secara ringkasnya adalah 40 ke bawah. 40 ke bawah ni dia bukan kita panggil dari sudut kelulusan tu, maknanya kurang daripada ijazah sarjana muda lah. Tapi walaupun tak nafi, ada di kalangan ahli ke ataupun penjawat kesatuan, memang ada kelulusan. Saya sendiri pun pernah belajar sampai master pun. Tapi dari sudut pegangan jawatan tu lah. Tapi lagi satu, saya tengok penyertaan MTUC ni dia lebih besar dengan gabungan kesatuan-kesatuan di peringkat antarabangsa. Walaupun QPAC pun boleh juga ada kaitan dengan antarabangsa juga, tapi MTUC ni lebih luas. Saya sendiri pernah terlibat dengan ILO masa dulu. Sebelum kita aktif dengan QPAC, kita ada terlibat dengan program-program yang dianjurkan oleh MTUC. Dan saya ingat lagi sampai sekarang terlibat dengan International Labour Organization. MTUC ni dia ada affiliate juga dengan ILO, maknanya kita ada hubungan dan juga kita ada gabungan dengan kesatuan di peringkat antarabangsa yang isunya lebih besar, pengalamannya pun lebih luas. Jadi itu antaranya memberi input yang bagus untuk kesatuan sendiri ataupun pemimpin kesatuan, ataupun membuka minda, ataupun mendapatkan lagi kita panggil pengalaman yang lebih luas daripada luar. Kalau biasa kita tengok gerakan-gerakan kesatuan seperti di Korea contohnya kan, kat luar negara ni mereka ni nampak lebih agak menonjol gitu, agak lebih gitulah. Yang terkini tengok di Korea kan, mereka keluar dengan image Squid Game. Image Squid Game untuk buat kita panggil demonstrasi yang betul, piket aman kan, untuk menuntut supaya isu gaji minimum yang lebih baik dan sesuai mengikut situasi sekarang. Itu tu. Jadi kalau kita panggil, kalau MTUC memang gitulah, cuma atas sifat kunia di bawah IUM, dan juga kita banyak affiliate dengan gabungan kesatuan yang kita panggil cenderung dengan PTA lah. So walaupun UIA ni dia swasta, tapi gabungan-gabungan yang paling rapat dan dekat dengan kita ni semuanya dalam sektor kerajaan. Jadi menyebabkan kita lebih cenderung dengan kerajaan ataupun QPAX lah. Sebelum UIA terlibat dengan QPAX pun, UIA dah terlibat dengan satu gabungan yang dipanggil Gabungan Kesatuan IPTA Malaysia, GAKUM, yang menghimpunkan semua IPTA Malaysia punya kesatuan lah. So ada 23 IPTA, kita gabung kat situ. Jadi kebanyakan semua semua kita panggil sebahagian besar lah anggota GAKUM ni
anggota QPEX juga. Jadi disebabkan track tu, maka kita ikut macam tu lah lebih kurang. Okey, faham, faham, faham. Okey, contohnya. Okey, macam mana kalau macam boleh ke semua orang jadi ahli kurnia? Adakah syarat-syarat yang tertentu ke ataupun staff-staff ni dipaksa untuk menjadi ahli kurnia? Setakat ni tak ada kita panggil uh, kita panggil perkataan dipaksa tu, tak ada lah. Kita tak ada menggunakan pendekatan paksa. Even sebenarnya kurnia ni masih lagi kita panggil ratio kelayakan ahli yang layak untuk mendaftar tu compare dengan yang daftar tu sangat jauh. Setakat ni seingat saya ahli kurnia hampir 500 orang, tapi yang belum daftar 1,000 orang lebih kurang itu, ataupun lebih pada 1,000. Jadi tak timbul isu kita panggil apa ni tak memaksa tu, tak timbul isu paksa. Cuma kita dululah saya ingat lebih kurang 10 ke 15 tahun dululah, especially memang kurnia ni diberikan slot oleh pihak pengurusan IUM untuk setiap kali induction course ataupun kita panggil kursus pengenalan bagi kaki tangan baru, sebelum mereka ni diserap sebagai kaki tangan yang permanent ataupun kekal tu, mereka mesti attend kursus yang disediakan oleh pihak pengurusan. Jadi slot-slot kursus tu antaranya diberikan kepada kurnia lah untuk menerangkan tentang pentingnya untuk staf-staf ni mendaftar diri dan menggabungkan diri mereka dengan kesatuan sekerja. Tu dululah, tapi sekarang dah kurang dah. Cuma sekarang kurang ni kita slot tu pun dah tak berapa dihidupkan sangat, tapi kita mainkan peranan jugalah untuk memanfaatkan medium yang ada untuk kita gerakkan macam-macam aktiviti lah, supaya mesej kita kepada kaki tangan ni dah sampai untuk memberi kesedaran kepada mereka untuk mendaftar diri sebagai ahli. Okey, macam mana? Okey, macam mana? Sekejap, saya lupa nak tambah tadi. Untuk ahli yang layak, untuk ahli yang layak pula, untuk kurnia ni dia kaki tangan secara umumnya dan asasnya ialah untuk mendaftar diri sebagai kaki tangan kesatuan ataupun minta maaf ahli kesatuan, sekurang-kurangnya mestilah kita panggil grade 40 ke bawah kalau di sektor kerajaan lah. Itu sekurang-kurangnya. Cuma di UIA ni kita dulu masa menubuhkan kurnia, saya tak pasti apa pendekatan orang lama dulu, tapi kurnia ni dia punya antara syarat untuk mendaftar diri sebagai ahli ialah mesti daripada kalangan grade 1 sampai grade 26. Tu dulu. Kita panggil, ataupun kita panggil keanggotaan kesatuan ni terbuka kepada kategori C dan D. Kategori C dan D itulah. Tapi secara ringkasnya ialah grade 26 ke bawah pada peringkat awal tu. Kemudian mesti berumur lebih daripada 18 tahun. Cuma dulu kita pernah appeal supaya kita panggil kelayakan grade itu diluaskan sehingga daripada grade 1 sampai 26 tadi meningkat kepada 40. So bila 41 dia dah pergi kepada profesional dia tak boleh dah untuk menggabung diri sebagai ahli kesatuan. So untuk meluaskan daripada 27 ke 40 ni kita pernah minta di Putrajaya dulu, tapi tak diluluskan. Tapi masa tu cerita dia, ringkas cerita, Jabatan Hal Ehwal Kesatuan di Putrajaya tu tak nak. Itu tak nak. Kita pun saya pun tak apalah, cuma kebanyakan kesatuan-kesatuan yang lain semua 1 sampai 40. Itu pasal kita minta, tapi dia tak nak. Tak apalah. Dia tak nak tak apa, tapi yang peliknya ialah saya tak nak cerita panjang-panjang, tapi berlaku sesuatu di peringkat dunia kesatuan ni, di peringkat kesatuan UAE ni, tiba-tiba boleh tertubuhnya satu lagi kesatuan. Sebenarnya di UAE ni ada 2 kesatuan. UAE ni unik, dia ada 2 kesatuan sekerja. Satu grade 1 sampai 26, ataupun sekarang ni 26 tu dah dinaikkan kepada 28. Kemudian 29 sampai 40. Itu satu lagi grade.
Dipanggil grade 1. Kami ni grade 2 sebenarnya. Grade 2, mana kaki tangan sokongan dia ada 2 grade. Grade 1, 1 sampai 28. Minta maaf. Grade 1, 40 sampai 29. Grade 2 kami grade 2 lah. 28 sampai 1, 28. So entah macam mana tiba-tiba lulus permohonan tu ataupun lulus pendaftaran tu. So ada 2 kesatuan. Dulu kalau kita masa kita apply tu lulus tak perlulah ada 2 kesatuan 1 sampai 40. Sekarang ni jadi 2. Tapi kebanyakan universiti semua 1 saja. Tu saya cuma nak beritahu kelayakan kalau di peringkat kurnia lah. Kurnia kurang-kurangnya mesti lebih daripada 18. Kemudian grade 1 sampai grade 28. Itu je lah. Tapi macam tak meminkan ke sebab ada kita ada satu admin staff dan satu lagi akademik. So macam sekarang ni dah ada 3 pula. Tak rasa bukan macam 3, ada 4 sebenarnya. Ada 4. Satu lagi kita ada Kesatuan sekerja ada 2. Kurnia grade 1 sampai 28. Lepas tu kesatuan kaki tangan arm untuk grade 1 ni dipanggil ke-1 dipanggil. Ke-1 ni grade 29 sampai 40 lah. Lepas tu persatuan akademik dengan persatuan pengurus profesional. Ada 4 lah. Ada 4. Ini tak apalah 2 ni. Ni kesatuan ni 2 ni. Ni kelakar sikit lah. Tapi saya tak nak sebut lah, itu urusan pihak atasan lah. Mereka yang sepatutnya. Okey, macam mana Kurnia memilih ahli jawatankuasa, pengurusi dan juga pentadbiran di dalam kesatuan tu? Okey. Semua kita panggil peraturan ataupun kita panggil hak-hak untuk beraktiviti ini semuanya tertakluk juga kepada Undang-Undang Tubuh dan Perlembagaan Kesatuan. Kurnia dia ada Undang-Undang Tubuh dan perlembagaan dia, dan semuanya bergantung kepada Mesyuarat Agung lah. Mesyuarat Agung di peringkat Kurnia ni dia adakan 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun ataupun Mesyuarat Agung setiap tahun. Wajib diadakan setiap tahun. Cuma pemilihan dilakukan 2 tahunan ataupun 2 tahun sekali. So selepas 2 tahun maka dipilihlah ahli jawatan kuasa yang telah yang telah disenaraikan untuk bertanding. Selepas menang ataupun dipilih, maka kemudiannya kita panggil terbentuklah jawatan kuasa untuk mereka ni melaksanakan aktiviti dan juga gerak kerja yang dibenarkan skopnya mengikut perlembagaan tadilah. Tapi secara ringkasnya, pemilihan datang daripada Mesyuarat Agung. Kemudian selepas Mesyuarat Agung dilantiklah beberapa AJK yang telah ditetapkan. Yang penting sekali di peringkat perlembagaan ni adalah Presiden, Naib Presiden, Setiausaha, Penolong Setiausaha, Bendahari dan Penolong Bendahari. Kemudian tambahan lagi kepada saya ingat saya berapa AJK masa tu mungkin ada kalau ikutkan semua kita ada 15 AJK je. Cuma yang wajib tu saya tak ingat berapa lah. Tapi selepas daripada Mesyuarat Agung ni, kita akan buat, kita panggil mesyuarat rasmi yang akan menentukan AJK-AJK tambahan lah. Setakat ni kita melantik 15 ahli jawatankuasa kerja saja. Maknanya keseluruhan daripada Presiden sampai ke AJK ni kita ada 15 AJK saja. Keseluruhannya lah macam tu. Cuma kita ni taklah besar macam kesatuan-kesatuan lain. Contohnya kalau kita tengok kesatuan yang ahlinya sampai 1,500 orang, kemudian ada beberapa cawangan-cawangan seperti UiTM. UiTM ni dia ada banyak cawangan. Jadi setiap UiTM bila dia banyak cawangan, so dia akan banyak lagi AJK-AJK lantikan sebagainya. Itu besar lah. Tapi kita ni Kurnia ni kecil je. Lepas tu walaupun ada juga branch, kita ada branch di Pagoh, kita ada di Gambang dan di Kuantan ataupun Indra Mahkota. So biasanya kita akan lantik wakil kat situ lah. So wakil ni sebenarnya kadang-kadang tak dinyata pun slot dia dalam
pertandingan masa mesyuarat agung tahunan tu. Cuma kita sebut secara umum AJK, tapi kalau tak cukup, tak ada, kita akan buat lantikan dalam mesyuarat AJK yang telah dipilih selepas mesyuarat agung. So AJK yang kita panggil AJK utama ni, mereka akan bermesyuarat untuk membuat keputusan bagi melantik AJK tambahan ataupun macam sekarang ni kita untuk sesi ni kita dah ada setiausaha kerja. Dulu tak ada. Di mana kita dah ada kaki tangan lah yang kita bayar, yang kita lantik lah ataupun yang kita hire lah. Itu je lah lebih kurang. Okey, seterusnya saya nak tanya berkenaan dengan objektif. Okey, apakah objektif sebenar ditubuhkan Kurnia ni? Okey, saya minta apa ni izinan lah untuk rujuk kepada buku perlembagaan ni. Terdapat lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tujuan yang telah disenaraikan dalam kita panggil perlembagaan Kurnia UAE ni untuk menentukan hala tuju dan juga kita panggil hala tuju lah, kita panggil hala tuju ataupun gagasan utama Kurnia ni. Pertama sekali, nak menjadikan Kurnia ni ataupun menjadikan ahli kesatuan semua pekerja yang disebut di bawah peraturan dan memajukan kepentingan mereka dalam bidang perusahaan, masyarakat dan ilmu pengetahuan. Ini tujuan kesatuan UAE ni lah, ataupun Kurnia ni lah, untuk memajukan kaki tangan UAE dalam bidang perusahaan tu, masyarakatan dan ilmu pengetahuan. Maknanya kadang-kala kita menjadi platform untuk sebarang usaha-usaha bagi menaik taraf ataupun memperbaiki lagi kejayaan dalam kerjaya kaki tangan tu sendiri. Contohnya kaki tangan tu bekerja, dia kerja biasa macam biasa, tapi kita menjadi platform untuk memperingatkan ataupun menuntut, meminta supaya adanya peluang kenaikan pangkat ataupun peluang kepada kemajuan profession yang ada kan sekarang ni. Jadi kadang-kadang kita mencadangkan, contohnya dalam pertemuan kita ke dengan pihak pengurusan tertinggi ke, supaya diadakan lagi kita panggil slot-slot untuk kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Itu antaranya. Lepas tu yang kedua, mengatur perhubungan di antara pekerja dengan majikan bagi maksud melaksanakan perhubungan perusahaan yang baik, meningkatkan daya pengeluaran, memperolehi dan mengekalkan bagi ahli-ahlinya sukatan gaji yang adil dan sesuai, syarat-syarat bekerja yang berpatutan dan keselamatan pekerjaan. Itu biasalah. Maknanya sebenarnya kesatuan ni dibentuk untuk memberi ruang supaya adanya platform dan platform untuk rundingan secara baik diadakan di antara pekerja dengan majikan. Kalau tak ada platform ni, dari sudut logik, jenuh lah nanti seorang pergi jumpa majikan, Kalau 1000 pekerja nak jumpa majikan tiap-tiap hari, nak minta itu, nak minta ini, semua pening. Jadi platform kesatuan ni penting untuk menjadi jambatan bagi memperkemaskan perhubungan di antara kaki tangan dengan majikan, supaya macam-macam isu di peringkat kaki tangan ni dapat disalurkan kepada mereka. Kadang-kadang ada banyak masalah di peringkat kita panggil di peringkat kaki tangan ni. Dia punya allowance dia tak dapat ke, ataupun patut diadakan ke, overtime dia patut diadakan ke. Jadi itu termasuk kita panggil usaha bagi meningkatkan daya pengeluaran dan juga gaji yang adil dan sesuai kepada mereka. Okey, kemudian mengatur perhubungan antara ahli dengan ahli. Itu tak apa, tu sikit lagi. Kemudian menyelesaikan sebarang perselisihan dan pertikaian. Itu yang penting tu. Berlaku bermacam-macam isu. Kadang-kadang ada kita panggil apa yang dikatakan unhealthy practical. Unhealthy practical di peringkat pejabat dan sebagainya.
Kadang-kadang ada perselisihan ke, kadang tak boleh jadi masalah datang daripada kaki tangan ataupun masalah datang daripada pengurusan, ataupun kita panggil miscommunication di antara kaki tangan dan juga pengurusan yang perlu kita panggil diislahkan dengan cara yang baik. Kadang-kadang ada isu-isu lah dekat peringkat yang sampai melibatkan pihak berkuasa seperti polis, SPRM, sebagainya lah, jenayah ke apa. Jadi kesatuan menjadi kita panggil tempat lah untuk kita menyelesaikan perselisihan itu dengan baik. Kemudian memajukan kebajikan ahli-ahli kesatuan. Banyaklah dari segi undang-undang ataupun guaman, sosial dan sebagainya. Kadang-kala aktiviti-aktiviti yang diadakan di peringkat kesatuan pun seperti kursus ke latihan ke juga memberikan pendedahan kepada ahli untuk mereka ni membuka mata lebih, membuka mata mereka ataupun minda mereka. Kadang-kadang ada benda yang mereka tak tahu, tapi kita beri khidmat ataupun peluang untuk ahli-ahli ini mendapat maklumat yang lebih terperinci lagi. Kemudian memberi bantuan guaman, mengadakan bantuan kepada ahli-ahli jika dipersetujui oleh majlis jawatankuasa seperti pembiayaan pada masa tertentu. Contohnya lah, macam sekarang ni kita sezaman pandemik ni, kita gunakan tempoh ni untuk kita memperuntukkan ataupun mempertingkatkan lagi kecaknaan kita kepada ahli-ahli yang terjejas kerana ataupun yang terkesan dengan pandemik ni lah. Walaupun jumlah bantuan tu taklah besar macam pihak-pihak lain, tetapi kadang-kadang kita panggil ahli ni mereka suka disantuni. Mereka suka disantuni, mereka suka diberikan perhatian oleh mereka ni. Contohnya diadakan ziarah ke saluran menyalurkan bantuan yang semampu dan seadanya. Sekurang-kurangnya kita panggil ahli ni diberikan perhatian perhatian kepada mereka lah. Ataupun kita di peringkat kesatuan dalam ruang untuk memberikan bantuan bentuk kebajikan, kita tak boleh beri sewenang-wenangnya. Saluran bantuan kebajikan ni akan bergantung kepada apa yang telah ditetapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Bila kita contohnya nak memberi peruntukan bantuan kebajikan ni, kita biasanya akan ada buku perlembagaan yang berbeza. Dipanggil buku perlembagaan kebajikan ataupun peraturan-peraturan kebajikan. So, buku peraturan kebajikan ni akan disahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan mengikut kemampuan keuangan kesatuan sekerja tu. Okay? So, kadang kebenaran untuk saluran bantuan tu pun amat terhad, bergantung kepada Jabatan Hal Ehwal Kesatuan. Kemudian walaupun terhad, tapi kita masih kadang-kadang mempunyai platform-platform lain lah. Contohnya di UAE ni, untuk kebajikan ataupun saluran kebajikan ni, kadang-kadang kita ada banyak lagi kita panggil badan-badan yang kita panggil memberi ruang untuk menyalurkan bantuan lah. Macam kat UAE ni contoh, kita ada tabung staff khairat fund yang dikelolakan oleh pejabat sumber manusia kita lah di MSD tu, dipanggil MSD kat Malaysia. Kat UAE panggil MSD kan. So sebelum ni di peringkat tabung SKM ataupun staff khairat fund ni, tak ada pun peruntukan untuk mereka yang terkesan akibat COVID, khususnya mereka yang contohnya suami dia bekerja, isteri bekerja UAE, suami bekerja tempat lain, tapi contohnya kena berhenti, suaminya kena berhenti. Itu contohnya item-item yang boleh diberikan perhatian lah. Kemudian positif, so staff tu sendiri positif, jadi saluran bantuan boleh diberikan. Bantuan ni terbit ataupun kita panggil bantuan COVID ni terbit setelah adanya perundingan di dalam ahli jawatankuasa tabung staff khairat fund ni. So di dalam tabung ni pimpinan kesatuan terlibat sebagai ahli majlis mesyuarat,
So bila kita bincang, kita boleh salurkan maklumat tersebut. Jadi ini antara kita panggil manfaat dan peranan penting lah yang dimainkan oleh ahli penggerak dan pemimpin kesatuan. Kemudian menganjurkan dan mengendalikan kursus, dialog dan seminar untuk kita memberikan pendedahan maklumat-maklumat terkini lah. Banyak contoh tahun ni saja kita buat kursus walaupun PKP, kita buat kursus bersiri secara online. Ni nak bulan 12 ni nak buat seminar besar pula. Seminar besar yang dilakukan oleh Kurnia secara bersiri lah. Kalau nak tanya itu nanti kita hujungkan. Itu antara perbezaan Kurnia dengan kesatuan lain. Itu kita kalau nak cerita kita cerita kemudian lah. Kemudian menerbitkan dan mencetak maklumat-maklumat tujuan untuk kepentingan ahli lah. Cuma sekarang ni kita dah kurang terbit. Kita banyak buat kolumnis di FB sajalah. Kita ada media sosial kita. Kita ada Instagram kita ada FB kita lah dan YouTube kita. So 3 medium ni ada medium yang penting lah untuk kita salurkan maklumat. Dulu memang kita ada cetak risalah dulu. Cetak risalah apa semua kan. So kita sekarang ni gunakan 3 medium ni lah untuk kita salurkan maklumat yang terkini. Kemudian melaksanakan sebarang tujuan kesatuan sekerja mengikut apa yang telah dibenarkan oleh kita perlembagaan. Itulah antara tujuan-tujuan Kurnia tu. Okey, Ustaz. Antara kesemua objektif yang Ustaz terangkan tadi, adakah ada yang tercapai ataupun yang tidak tercapai? Apa lagi yang kesatuan nak achieve, nak capai dalam masa akan datang ataupun nak enhance the objective ke? Secara umumnya segala senarai tujuan kesatuan tadi nampaknya especially dalam waktu terdekat ni pun dapat kita capai lah secara umumnya. Kalau untuk kita sebagai peranan kita untuk kita menggerakkan platform dialog dan perhubungan kita dengan majikan. Memang setakat ni kita ada mesyuarat tetap secara kita panggil secara quarterly ataupun 4 kali setahun lah dengan pengurusan UIA untuk kita menyuarakan sebarang isu, sama ada isu kecil ataupun isu besar. Selain daripada pengurusan tertinggi, kita juga kerap kali membuat perhubungan dengan ketua-ketua jabatan-jabatan penting di UIA ni, seperti pengarah MSD ke pengarah kewangan UIA dan sebagainya. So ini biasa memang actively kita adakan lah. Dan masa saya dilantik sebagai presiden, sebenarnya saya ni baru je setahun je lebih kurang jadi presiden. Tapi pengalaman setahun ni sejak daripada Oktober tahun 2020 saya jadi presiden ni. Oktober tu kita dah masa tu kita ada kelonggaran SOP lah. Kita dah boleh bekerja semua. Sehinggalah pertengahan Oktober tu kita dah PKP semula kan. Tapi setengah bulan dalam tempoh Oktober tu kita berkesempatan untuk bertemu dengan 2 jabatan besar di UIA, mengadakan ziarah untuk suai kenal. Kemudian ada mesyuarat besar di peringkat pengurusan tertinggi UIA. Dan kemudian kita bila PKP tu kita memikirkan untuk tidak membiarkan kesatuan ni mandum ataupun pasif, dengan kita menggerakkan program online secara berkala lah. Especially mula bulan 12 tu sampailah tahun ni kita ada program online bersiri selama lebih kurang 4 bulan rasanya. Hampir setiap minggu kita buat 4 bulan. Lepas tu sampailah Ramadan. Lockdown tu, total lockdown tu kita buat lagi online. Sampailah bulan 9 baru ni. Even kita ni disifatkan oleh pengarah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Wilayah dan Selangor, antara kesatuan sekerja yang paling awal mengadakan mesyuarat agung tahunan secara online. Tak ada orang berani buat online ni. Kita Kurnia yang buat dulu. Pada kita buat bulan 9. Kebanyakan kesatuan buat mesyuarat agung ni bulan 10 ke atas. So bila buat mesyuarat agung bulan 10 ke atas, itu dianggap sebenarnya extraordinary general meeting.
mesyuarat agung luar biasa. Dia dibuat di luar pada tempoh. Kita buat dalam tempoh. Jadi kita panggil dari sudut aktiviti tu kita berjalan macam biasa. Cuma ada antara perkara yang kita masih lagi belum dapat sasarkan dan belum dapat capai ialah melihatkan kepada tujuan kesatuan ni ialah untuk kita ni bergerak secara kolektif, menggabungkan seramai mungkin ahli untuk bersama dengan kesatuan. Tapi kita masih lagi jauh dari sudut capaian kita untuk kita mendapatkan jumlah ahli yang ideal. Dan kita dah usaha macam-macam. Nampaknya agak kita panggil agak mencabar lah. Dan kita akan cuba lagi, especially dalam bulan 12 ni kita ada pelancaran, kita panggil kempen daftar ahli, atau kempen yang diadakan lebih agresif lagi lah. Sebelum ni kempen kita ni tak agresif sangat, kita hanya shoot dekat email saja. Cuma kali ni kita kemungkinan besar akan menggerakkan kempen tu dengan lebih proaktif, agresif dan mungkin lebih kita panggil hyperaktif lah mungkin. Sampai kita dah ada senarai dah pendekatan dan aktiviti untuk kita laksanakan bagi mencapai kita panggil tujuan kempen tu diadakan. So selagi mana kita tak dapat capai jumlah yang ideal untuk staff ni bersama menggabungkan diri dengan kesatuan, maka kita rasa mesej kita dan pergerakan setiap aktiviti kita ni masih belum lagi sampai ke peringkat akar umbi lah. Jadi dan kita risau cabaran kesatuan sekerja ataupun cabaran dunia perburuhan ni semakin hari semakin mencabar dan dia perlu diberikan kecanaan oleh semua kaki tangan. Jadi kaki tangan kalau mereka tak daftar, kadang-kadang mereka nak dapat maklumat tu susah. Ataupun mereka kalau tak gabungkan diri dengan kesatuan, bagaimana mereka nak dapatkan maklumat yang updated ataupun yang lebih cepat dan kemas kini. Jadi kita fikir selagi mana kaki tangan ni tak mendaftarkan diri mereka, jadi kita rasa capaian untuk kita menyalurkan kebajikan kita kepada mereka. Kebajikan ni tak semestinya bagi duit, tapi memberikan kita panggil kecanaan dan keprihatinan yang tinggi pada mereka untuk memberi ataupun untuk respon sebarang masalah yang ada pada mereka. Kadang-kadang hari ini ada masalah, tapi bila mereka tak bergabung, mereka tak dapatlah salurkan masalah tu, tak dapatlah dibincangkan untuk diselesaikan. Jadi itu kadang-kadang pasal dia ada banyak jenis orang, kadang dia lebih suka isolate diri dia tak berpeminat untuk kita panggil bermasyarakat ke berorganisasi. Kadang terpendam dalam masalah tu. Macam tu lah macam Ustaz, macam saya ni malu Ustaz. So itu yang macam tak aktif sangat. Dia gini, masa saya mula-mula jadi presiden tu, saya buat talk pertama saya ataupun kita public talk lah di kalangan. So masa tu kita tak hadkan kepada ahli kurnia, kita open kepada warga UAE. Kita iklankan secara umum di warga UAE. Kita sebut apakah kepentingan kita berkesatuan. Kita sebut secara umum. Saya tak sebut kepentingan tu dari sudut dunia kesatuan, tapi saya kaitkan dengan kepentingan kita berkesatuan dalam apa ni kita panggil dalam ruang lingkup yang lebih dekat dengan diri kita, iaitu mengikut kita panggil pandangan agama Islam itu sendiri. Sebab kalau agama Islam ni contohnya betapa pentingnya untuk kita ni berkumpulan dan berorganisasi serta berjamaah. Kita ambil contoh kalau kita setiap hari kita mesti kalau lelaki lah mesti solat jemaah. Okey, dalam solat jemaah mesti kita kena ambil tahu tentang peranan dan juga kita panggil peranan seorang imam dan makmum. Okey. Walaupun kadang kita dah lantik imam, tapi makmum kat belakang dia mesti ready. Kalau contohnya imam tu dia sakit ke ataupun dia uzur ke masa tu, terbatal wuduk dan sebagainya, maka makmum ni dia akan ready untuk take over tugas sebagai imam pula. Jadi tu maknanya makmum pun, semua makmum ni kita panggil kalau hari tu
ada 5 kali tukar imam. Contoh. Dalam solat tu, 5 kali tukar imam. 5-5 kentut contoh kan. Jadi jemaah ataupun makmum ni kena cakna, kena ready. Kena kita ambil cakna lah. Kita untuk mereka ni melaksanakan tugasan mereka. Jadi kadang-kadang tu tak apalah. Kadang-kadang kita kebiasaan tu hal orang lah, tu hal presiden lah kan. Okey, kalau masa presiden sihat. Presiden sakit besok macam mana? Contoh kan. Tak apa naik presiden dia. Naik presiden pula sakit. Tak apalah nanti setiausaha pula. Naik presiden sakit. Jadi ahli mesti kita panggil ambil peduli lah, ambil cakna terhadap isu tersebut. So dalam sebagai orang Islam pun semayang mesti berjemaah contoh kan. Kemudian musafir. Bila kita musafir, wajib kita lantik. Kalau kita bermusafir 3 orang, wajib kita lantik ketua kita. Dan banyak ayat-ayat Quran yang menggesa betapa pentingnya kita berorganisasi. Nabi sebut dalam hadis, alaikum bil jamaah. Penting kepada kalian ni bersama dengan kumpulan, berjamaah. Dan dalam hadis yang lain disebutkan sekumpulan kambing, kalau dia keluar daripada apa kita panggil kumpulan dia ataupun jemaah dia, pasti dia akan diragut oleh serigala. Tapi kalau dia duduk dalam jemaah, serigala tak akan mampu untuk faham dia. Dan banyak lagi lah kita panggil cerita-cerita hadis-hadis yang menceritakan tentang kepentingan kepentingan berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan Allah sebut dalam surah An-Nisa kan. Ya ayyuhallazina amanu kan. Wa'tasimu bihablillah. Hendaklah kamu ni kita bersatu padu dalam tali Allah. Jangan berpecah belah. Kita menghadapi bermacam-macam isu di peringkat institusi kita ni. Sekiranya ahli bersatu padu, mempunyai suara yang kuat, suaranya juga diibaratkan sebagai satu desakan. Kadang pengurusan dia tengok kaki tangan 2,000, tapi yang daftar kesatuan 200 orang. Dia pun gelak tengok kita. Tidak diberi kita panggil pasukan tu tidak diberikan kita panggil kehormatan lah kita panggil. Sebagai contoh Piala Malaysia malam tadi. Sebenarnya orang tak respect pun Kuala Lumpur. Pasal apa? Penyokong tak ada. Tapi bila dah menang, semua jadi penyokong. Tapi pada peringkat awal, dengan jumlah penyokong yang dia ada tu, orang tak pandang pun. Orang tak pandang. Jadi KL sampai ada orang kata 8-0 ni, sayur kata dia kan. Tak kata sekurang-kurang macam begitu saya nak beri contoh. Jadi kalau kaki tangan ataupun kesatuan tu tidak dianggotai oleh kita panggil kaki tangan yang ramai, suaranya tak kuat lah. Suara tak kuat, desakan pun tak kuat. Maka dia mungkin dipandang enteng lah oleh pihak-pihak yang lain. Jadi penting untuk kita kuatkan kita panggil kita panggil gabungan kita. Contohlah lagi satu, kalau surau masjid kat rumah kita, kalau masjid tu ataupun surau tu orang tak ada, orang tak peduli sangat. Tak ada apa-apa. Cuba kalau ramai, jemaah surau tu ramai, masjid tu ramai. Contoh aktiviti dia mesti hebat, duit dia pun banyak. Itu kita panggil meriah dan sebagainya. Hidup, masjid tu mesti hidup dengan ramai. Kalau masjid besar tapi 2 orang, nampak suram dia. Itu pentingnya kita berkesatuan. Itu antaranya lah. Allah. Okey Ustaz, soalan seterusnya akan diteruskan oleh Abang Azlan. Okey. Jajak saya nak tanya, banyak lagi soalan ke? Kalau banyak tak apa, saya pukul 11 kena jaga kaunter. Tapi tak apa, saya boleh tukar tempat saya dekat kaunter. Cuma nanti dekat 5 minit sebenarnya nanti kita bergerak ke kaunter sekejap. Sekarang student pun tak ramai ni, tengah cuti semester. Tak berapa banyak sangat soalan Ustaz. Okey, boleh teruskan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Abang Azlan bin Abang Malihi. Saya nak tanya beberapa soalan lah. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Saya bertugas sebagai anggota polis lah di Balai Polis Travers KL. Oh, bangsa. Ya betul. Saya dah servis kurang 11 tahun lah. Jadi tak ada apa yang menarik lah pun pasal kerja Sama je kan kalau PRN.
Jadi saya nak tanya sebab untuk kita menyertai kesatuan kerja ni. Okey, sebagai Ustaz sendirilah, bila dan mengapa Ustaz sertai kurnia? Okay, saya sertai kurnia ni masa tu umur saya 20. Saya start kerja di UAE ni umur saya 19. Lepas tu 20 saya dah jadi ahli kesatuan. Cuma wallahualam, saya kalau nak kenang bahasa dah 21 tahun dulu kan, saya pun tak ingat. Tapi yang saya ingat lagi, mula-mula saya pergi mesyuarat agung tu, saya ikut mantan presiden sesi lepas. Sebelum saya jadi presiden ni, mantan presiden kurnia ni, Tuan Haji Rashidan Baba, dia 6 tahun menjawat jawatan sebagai presiden. Sebelum tu pun aktif sebagai setiausaha dan sebagainya lah. So kami di pejabat ni, kita panggil macam mana, ukhuwah tu agak kuat sikit lah. Kalau kat library ni biasa dia tengok, dia kan lagi semayang sama-sama lebih kurang gitu, kalau kat masjid gitu kan. Kalau ada kita banyak buat talk, aktiviti kat program di pejabat. So apa yang kita biasa buat ni juga kita bawa dekat peringkat kesatuan sekerja. Jadi bila pergi mesyuarat agung tu, kita pergi sama-sama. Tu tengok pasal lagi satu, saya secara nature-nya saya ni suka berorganisasi secara nature-nya. Saya umur saya 19 saya dah jadi AJK surau. Umur saya 22 saya dah jadi AJK JKKKK kampung. Jadi dalam bermasyarakat ni memang saya dah daripada budak lagi saya dah aktif. Jadi kalau setakat pergi kesatuan sekerja ni di pejabat ni tu kita panggil biasalah. Cuma caranya ataupun masa tu saya rasa antara apa kita panggil tarikan yang kuat ialah rakan sekerja lah, mantan presiden saya dulu tu. Dia yang ajak, dia yang pergi kita semua, dia yang ajak semua, dia yang saya ingat masa saya jadi ahli tu pun dia yang tarik saya jadi AJK. Dan masa saya jadi AJK pun dia yang tarik saya untuk pergi ke program-program yang besar. Katanya untuk memberikan pendedahan. Jadi macam tu lah antara latar belakang dia lah, lebih kurang. Abang Azlan keluar dia? Tak ada line rasanya yang tanya. Tu masuk. Terkeluar, terleft. Hilang line pula. Okay. Okay. Soalan seterusnya lah Ustaz. Macam kita nak sertai kurnia ni, ada yuran keahlian ke yang perlu kita bayar macam mana? Yuran kalau ikut kita panggil perlembagaan, yuran daftar tu RM3. Daftar masuk tu RM3. Cuma yuran bulanan tu RM5. Tu yuran bulanan lah. Dan yuran bulanan daripada RM5 ni kita akan potong RM1 untuk affiliation ataupun gabungan kita dengan QPAX. So kita ada RM4 sajalah untuk kita masuk dalam tabung. Dan secara umumnya walaupun RM5 ataupun RM4 ni, kita akan pulangkan juga sebahagian besarnya kepada ahli untuk majlis-majlis tertentu lah. Seperti mesyuarat agung tu, kita akan berbelanjalah daripada peruntukan yuran ni bagi kita panggil menyediakan contohnya jamuan dan juga kadang-kadang perkara-perkara tambahan lah seperti cenderahati dan sebagainya. Jadi sebenarnya yuran ni pun tak adalah, walaupun nampak macam RM1 sebulan tu, tapi masih kecil lagi lah kerana kita tak memanfaatkan sebahagian. Kita pun Alhamdulillah lah setakat ni di peringkat UAE ada bagi geran peruntukan lebih kurang 10,000 setahun. Kadang-kadang kita juga diberikan geran program oleh Kementerian Sumber Manusia ataupun JAX ataupun Jabatan Hal Ehwal Kesatuan tu, yang menyebabkan kita agak mudah untuk berprogram lah, aktiviti dengan peruntukan yang kita ada ni. Tu lah. Okey Ustaz. Ni untuk part sebab ni soalan terakhir saya lah. Okey, bagaimana hendak menyertai dan wajib ke semua pekerja untuk menyertai kurnia? Bagaimana nak daftar tak susah. Sekarang ni kita
kita kerap kali akan kita panggil akan shoot email kepada community UIA untuk mereka ni diberikan promosi lah untuk masuk ahli. Ataupun kadang-kadang biasanya kita akan usaha trace ahli-ahli, kita akan dapatkan data di peringkat sumber manusia untuk dapatkan maklumat ahli yang masih belum mendaftar. So kita akan buat communication direct kepada mereka secara email lah setakat ni. Untuk kita kadang-kadang kita akan hantar email pada mereka peringatan untuk daftar ahli, tapi cuma biasanya tak banyak lah yang akan respon. Tapi kita buat jugalah. Jadi kita buat ibarat kita tembak jala kat sungai ataupun campak mata kail pancing, 10 kali tembak mungkin tak melekat, dah 20 kali tu mungkin lekat sekali. Tak apalah. Cuma tu lah kita cuba dalam bulan 12 ni akan kita lancarkan kempen daftar ahli tu. Kita akan cuba pendekatan yang berbeza daripada cara-cara yang lama lah. Lepas tu dari sudut penekanan untuk kata wajib tu tidaklah. Tapi kita akan banyak memberikan peringatan kepada kaki tangan tu lah supaya mereka ni beri perhatian kepada usaha untuk daftar. Kita tak wajibkan masa ni. Cuma kalau diberi peluang untuk meletakkan hukum, saya kata saya letak sunat muakkad je lah. Sunat yang digalakkan. Cuma kita selagi ada platform, kita akan manfaat. Contohnya, kita ni diberi peluang, kerap kali diberi peluang untuk berkutubah Jumaat di Masjid UIA tu. Saya kadang biasa kutubah Jumaat. Walaupun Masjid UIA ni dia masjid yang berdaftar bawah JAIS, dia kena guna teks UIA, teks JAIS. Tapi kadang kita akan masukkan sikit sampai peringkat kutubah Jumaat tu, kita pernah sebut dan peringatkan betapa pentingnya untuk mendaftar diri sebagai ahli kesatuan. Sampai tahap tu lah. Dan kalau dalam ucap tamu kita ni, ucap tamu mesyuarat agung, memang kita akan tekankan isu daftar tu. Bahkan dalam kursus-kursus online ke ataupun kursus seminar yang kita buat, peringatan tentang untuk daftar ni memang kita keep on sebut. Sebut sajalah. Mungkin hari ni belum masuk. Dia secara ringkasnya saya tengok kesedaran ahli ni ataupun kaki tangan ni biasanya apabila mereka sudah mencapai umur 30-40. Bila mereka semakin matang nanti, barulah mereka akan sedar betapa penting dan besarnya kita panggil tujuan kesatuan ni. Pasal umur 20-an ni kan, awal 20-an lagi lah, susah lah. Biasanya susah lah. Tapi kita tak pernah putus asa lah untuk peringatkan semua. Allahualam. Untuk soalan tu saya dah habis dah. Cuma kalau apa kata Ustaz nak gerak dulu, kita boleh sudahkan untuk temu bual ni ataupun interview ni ke macam mana Ustaz? Boleh je, sekejap. Saya akan pergi ke meja sekejap. Nanti tak apa, saya tutup kamera je. Nanti kita jumpa dalam, tak payah live sekejap, tak sampai setengah. Dekat je kaunter dia, sekejap Okay, Assalamualaikum Ustaz. Kalau saya tanya beberapa soalan yang sempat, boleh ke? Mana kita tu? Hai. Dia dengar ke? Oh.
Guys, saya kata kejap je lawa. So Han tanya apa Han? Okay, Ustaz nak masuk. Okay. Okay, Assalamualaikum semua. Sorry. Apa? Ustaz okey ke? Okay, Tak kacau saya ke Ustaz masa? boleh Tak kot. payahkan. Rasanya okey kot. Hari ni 2 malam. Ni hari ni kena ganti officer cuti. Tak ramai yang kerja. Lepas tu kena jaga information desk lah. Cuma harap tak ada orang sangat lain ni kot. Pasal cuti. Okey, kita teruskan. Soalan seterusnya Nur Atika akan bertanya ya. Okey. Tika, open mic Tika. Oh, tak ada. Okey, sebab nanti dia akan bunyi grill kat dalam tu. Okey, sekejap So, saya akan tanya soalan yang saya sempat tanya lah. Okey. Okey, so kalau
untuk kebajikan kurnia, Okey. apa kan yang ditawarkan kepada ahli-ahli kurnia yang join untuk trade union? Kebajikan yang kita panggil yang dia ada dua jenis kebajikan lah. Satu kebajikan yang khusus ni seperti bantuan-bantuan berbentuk kewangan ataupun fizikal lah. So berdasarkan kepada kita punya perlembagaan kebajikan kita ni ataupun dipanggil peraturan tambahan untuk manfaat kebajikan. So sebenarnya daripada yuran tadi RM1 memang kita daripada yuran tadi RM1 ni memang akan dikhaskan untuk tabungan ni lah. So kalau macam kita ada 500 ahli lebih kurang, so setiap bulan memang akan ada masuk RM500 lah dalam tabungan kita. Tapi tak adalah setiap bulan ada kita panggil aduan ataupun tuntutan terhadap tabung kebajikan ni. So lama-lama dia jadi banyak jugalah. So setakat ni yang kita sediakan ialah penerima bantuan untuk contohnya ahli yang masuk hospital. Kalau masuk hospital contohnya dia akan terima kita panggil sedikit bayaran macam tu lah. Ada bayaran-bayaran tertentu macam RM100 ke macam tu lah dia kurang sekarang lepas tu dia berhenti kerja ke dia akan terimalah sikit saguati, kemudian bencana alam dan ada lagi lah tapi tak banyak sangat lah pasal kita masih tertakluk kepada keizinan Jabatan Hal Ehwal Kesatuan. Jabatan Hal Ehwal Kesatuan ni dia akan tapis, dia tengok kemampuan kekuatan keuangan kesatuan, maka dia akan bagi pandangan dan nasihat ini saja yang boleh diberikan. Cuma kita dalam satu sudut yang lain kita peringatkan anggota kesatuan supaya mereka juga menyertai kita panggil tabung-tabung ataupun mana-mana program kebajikan yang ada. Kalau macam di UAE ni kita ada tabung kebajikan yang sangat baik, SKF tadilah, Staff Khairat Fund tu, dengan bayaran bulanan yang minimum, dia punya senarai kebajikan dia memang sangat baik lah. So kita ingatkan ahli supaya mereka ni daftar kat situ. Kemudian dalam masa yang sama kebetulan pula di peringkat pengurusan UAE ni menyediakan banyak kita panggil peluang-peluang kebajikan yang lain lah, perubatan dan sebagainya lah. Cuma untuk kurnia ni yang paling penting sekali ialah khidmat nasihat dan guaman tu lah. Sekiranya ada pertikaian ke ataupun kita panggil permasalahan di antara kaki tangan dengan majikan, kita yang paling penting sekali ialah bantuan kebajikan dari sudut nasihat dan juga guaman. Cuma sekarang ni kita tak adalah peringkat sampai guaman sangat pun. Isu-isu tak banyak yang besar-besar, tapi lebih kepada nasihat. Macam tu antaranya. Okay. So kiranya kalau untuk ahli kurnia yang baru nak join, adakah amount dia sama dengan senior ahli kurnia yang diorang kena bayar? Sama je. Sama saja. Semua standard RM5 saja dia punya yuran tu. Okay. So contohlah kalau ada staff kurnia yang pencen, adakah kebajikan tu dia akan sambung sampai dia punya akhirat ke ataupun di still kurnia tu akan provide untuk diorang punya kebajikan even tu diorang dah berhenti sebab berhenti kerja under kurnia punya company. Betul. Gini, untuk kita panggil untuk batang tubuh kurnia tu kita tak ada kita panggil bantuan yang kita sediakan kepada mereka yang sudah berhenti ahli dan bersara. Pasal kita tak ada hubungan lagi. Cuma perjuangan yang kita panggil yang disuarakan oleh kesatuan ataupun oleh kurnia ni kita tak pernah berhentilah. Maknanya kita pernah menyuarakan hal-hal kebajikan yang merujuk kepada mereka yang sudah bersara. Seperti contoh kita pernah di peringkat kurnia ni kita pernah menyuarakan tentang gratuiti dulu. Maknanya kaki tangan UAE ni mesti diberikan gratuiti. Kemudian
walaupun sudah bersara tetapi kaki tangan masih lagi diberikan hak kita panggil apa ni, hak bantuan perubatan. Kalau kita tengok contoh kaki tangan kerajaan, mereka dah bersara pun mereka masih lagi diberikan bantuan kewangan, iaitu ahli dan pasangan mereka, ataupun kaki tangan tu dan pasangan dia. Kalau kaki tangan tu isteri, suaminya pun layak untuk terima bersama dengan anaknya yang di bawah umur 18 tahun, seingat saya lah. Tapi sekurang-kurangnya di UAE ni kita panggil apa ni, kita masih lagi layak untuk diberikan pembiayaan perubatan untuk ahli ataupun pekerja dan pasangan dia. Tapi anak belum lagi lah. Tapi sekurang-kurangnya walaupun dah bersara, kita masih lagi layak untuk dapat kita panggil perubatan ataupun kita panggil beberapa kita panggil saluran kebajikan yang ada lah. Bahkan kita pun macam UAE ni, kita ada sedikit perbezaan dengan institusi lain lah. Walaupun kita bergabung dengan IPTA, UAE bukan kita panggil institusi yang menyediakan pencen kepada kaki tangan dia. UAE tidak berpencen, tapi kita pernah membuat tuntutan besar pada tahun 2008-2009 lalu, dan tuntutan tu telah diberikan perhatian oleh Kerajaan Malaysia. Tuntutan kita itulah, asalnya kita minta pembebasan pencen ataupun pencen penuh lah. Cuma atas beberapa isu, tuntutan tu tak dapat dipenuhi sepenuhnya. Cuma kerajaan memberikan kita panggil option ataupun pilihan, iaitu meningkatkan caruman persaraan. So ringkasnya itu kita terima cawaran tersebut. Maka kaki tangan UAE hari ini adalah ataupun mempunyai caruman persaraan yang agak tinggi daripada asal. Kita ada persaraan, maknanya walaupun UAE ini tidak menikmati skim pencen, namun ataupun walau bagaimanapun kita mempunyai skim persaraan yang menyamai pencen walaupun bukan pencen. Antaranya ialah caruman KRLSP yang tinggi, kita ada gratuity. Ini semua untuk khidmat semasa persaraan nantilah. Bahkan sebelum kita bersara pun kita diberikan kursus, staf-staf diberikan kursus untuk mereka ni membuat persiapan yang rapi selepas mereka bersara nantilah. Mana kadang-kadang ada kaki tangan yang bersara, so mereka boleh terlibat dengan macam-macam kita panggil profession ataupun bidang untuk mereka teroka lah. Itu antara salah satu daripada peluang kebajikan yang disalurkan untuk mereka yang sudah bersara, walaupun bakal bersara dan sudah bersara. Itu antaranya lah. Dan kita pun memang selagi ada peluang untuk kita suarakan kebajikan walaupun kepada mereka yang dah bersara pun kita akan suarakan. Itu antara yang kita dah buktikan lah. Gratuity tadi, kemudian caruman KRSP yang lebih baik, walaupun kita tak dapat permohonan pencen kita tak diluluskan, tapi kita dapat KRSP yang lebih baik lah. Dan kemudian kita ada Persatuan Pesara UAE. Kita ada Persatuan Pesara UAE. Persatuan Pesara ni bila persatuan, sekurang-kurangnya mereka mesti bersidang setiap tahun untuk mesyuarat agung, yang merupakan ataupun menjadi platform untuk mereka ni menyuarakan apa-apa isu. Bahkan kadang-kadang ada pertemuan dan perbincangan di antara Persatuan Pesara, dipanggil Pesuyaim. Pesuyaim. Pesu PESUIAM, macam itulah nama dia. So ada pertemuan dan perbincangan di antara kurnia dengan persatuan. Jadi sekurang-kurangnya adalah isu-isu yang kita boleh bawa nanti dalam mesyuarat dengan pengurusan tertinggi UAE. Itu antaranya lah. Okey, untuk saya punya last soalan, adakah skim kebajikan untuk ahli-ahli kurnia ada? Skim kebajikan untuk ahli-ahli kurnia yang join? Skim kebajikan di peringkat kurnia memang ada. Cuma kita tak besar. Untuk kesatuan memang tak besar. Saya sebut tadilah. Kita masih mengikut apa yang ditetapkan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja. Kalau ikut ni macam-macam kita nak bagi. Contohnya
kalau ahli kurnia tu dalam keluarganya meninggal ke sakit pun kalau boleh kita nak sediakan. Tapi kita tertakluk kepada keizinan dan kebenaran oleh Jabatan Haiwan. Jadi kita hanya boleh beri apa yang dibenarkan saja. Tapi mana yang kita boleh dapatkan lagi, kita akan peringatkan kepada anggota. Contohnya sebagai kaki tangan UIA, mereka ada banyak saluran kebajikan yang boleh yang boleh didapati lah. Contohnya saya ambil contoh kalau kes kaki tangan yang meninggal dunia lah contoh. So dia boleh dapatkan kita panggil bantuan khairat kematian daripada KWSP contohnya. So, walaupun kita panggil UIA ni dia bukan pencen, dia mencarun dengan KWSP. So di dalam KWSP ni ada banyak senarai manfaat yang disediakan. So kita berperanan untuk memperingatkan ahli supaya mereka cakna dengan saluran-saluran kebajikan ni. Staf Khairat Fund, kalau boleh jangan tak daftar. So, Staf Khairat Fund ni dia punya, di KWSP ni, dia punya kita panggil skim dia sangat baik. Macam-macam. Banjir ke, rumah kena rompak ke, kena curi ke, anak lulus periksa ke, mak meninggal ke. So, banyak dia punya tu. Even positif COVID pun ada dia punya bantuan. As long as dia positif COVID, walaupun kadang stage dia pun stage rendah je pun kan, tapi itu contohnya lah. Kita memperingatkan kaki tangan supaya mereka ni terlibat dengan skim-skim yang sedia ada ni. So kita, tu antara peranan kita lah, walaupun kita punya skim tu taklah besar dan tak kuat mana pun. Tapi kita ada saluran-saluran yang lain lah untuk ahli tu ambil manfaat tersebut. Ada soalan lagi, kita tengah mute. Okey Han, boleh tolong sambung Okey Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Saya Zul Azhan. Okey. Tak mahu saya kena pakai mask lah pasal ni kat open space saya kena pakai mask. Tak dengar. Hello. Okey, dengar. Tak dengar boleh. Mungkin longgar kot. Bukan, mungkin saya pegang speaker ke bawah. Sorry, minta maaf. Okey. Alright, saya Zul Azhan. So kiranya ni bahagian terakhir Ustaz. Okey. So minta sikit masa Ustaz Boleh. Jadi soalan seterusnya adakah pihak kurnia mengamalkan perjanjian kolektif? Jika ada, apakah ia dan dengan pihak mana? Kayaknya Ustaz dah jawab tadi dengan pihak apa tadi Ustaz? QPEX. QPEX kan? Alright. Buat masa ni kita tak ada collective agreement, kita tak ada lagi. Semua kita sebelum ni pernah ada dibincangkan untuk kita affiliate dengan MTUC dan seterusnya kita membuat collective agreement lah dengan majikan. Tapi kita melihat collective agreement ni dia ada isu jugalah. Macam kita kadang panggil apa perkataan yang sesuai. What you give you get back apa macam tu ayat ke. Yang sebenarnya kita buat satu perjanjian yang kita panggil tegas lah dengan pihak majikan contohnya. Tapi dalam masa yang sama kita kena bagi satu pulangan yang kuat juga kepada majikan. Jadi itu antara kita panggil pertimbangan yang agak besar untuk kita buat tempoh hari. Tapi bila kita buat keputusan untuk bersama QPEX ni, cerita CA ni kita tak highlightkan lagi lah. Tapi buat masa ni dia belum jadi satu pilihan utama di peringkat kurnia lah. Tapi pernah dibincangkan, tak nafi. Faham. Soalan kedua, adakah kurnia terlibat dengan dialog sosial atau meningkatkan kesedaran kesatuan
Terlibat apa tu? uh, terlibat dengan dialog sosial. Makna kata Dialog sosial. dialog sosial untuk meningkatkan atau menyedarkan tentang kebaikan-kebaikan ahli kurnia lah. Makna kata macam Ustaz dah terangkan tadi, Ustaz dah ada email, masa khutbah pun Ustaz dah ada terangkan pasal hidup bermasyarakat, hidup berorganisasi, betul Ustaz? Yeah. Cuma buat masa ni dialog kita jalankan secara aktif. Cuma ruang lingkupnya masih lagi terhad dalam komuniti YA sajalah. Tapi untuk kita bergerak kat luar ni belum lagi lah. Cuma kalau kat luar kita tumpang semua program-program yang dilaksanakan oleh QPEX especially, dan juga GAKOM jugalah, GAKOM Gabungan Kesatuan IPT. Tapi untuk kurnia tu sendiri, kita hanya lebih menumpukan di kalangan ataupun kita panggil komuniti kita sajalah, komuniti YA saja. Kita tak ada, maksudnya kita tak ada buat dialog secara terbuka. Kecuali kadang-kala macam saya kata program besar ni ialah kita buat program seminar sebenarnya. Kita punya trademark kita, iaitu seminar perburuhan Islam. Kita sebenarnya selain daripada memperjuangkan suara kebajikan kita ni, dalam masa yang sama kita menjadi promoter kepada isu perburuhan Islam. Kita melihat di sana UAE ini sebagai satu institusi kurnia, sebagai satu institusi kesatuan yang duduk di dalam institusi Islam. Perlu kita panggil nak tak nak kita mesti bawa suara kita panggil suara Islam tu lah. Di sana ada kita panggil sasaran ataupun gagasan yang Islam letakkan dalam dunia perburuhan ni. So kita akan bawa jugalah. So dalam seminar-seminar kita ni lah, sama ada seminar perburuhan Islam ke ataupun seminar biasa pun, kadang-kadang kita akan invite speaker ataupun pihak-pihak daripada luar untuk mereka kongsikan maklumat tu kepada kita. Jadi untuk kita panggil tarik maklumat luar masuk ke dalam, itu ada. Tapi setakat ni untuk kita mengadakan dialog kepada masyarakat secara terbuka di luar sana ni belum ada lah. Cuma kita buat di kalangan tertutup dalam komuniti kita lah. Cuma saya ada kita panggil bertemu dengan ataupun cuba dapatkan apa kita panggil. Saya nak cakap sebenarnya segan pasal benda tak jadi lagi. Cuma bila kita bawa isu perburuhan Islam, isu ni sebenarnya isu yang besar dan dia tidak terhad di kelompok IPTA saja ataupun di peringkat QPEX saja, dia peringkat yang umum semua, sampai peringkat sampai kita terfikir oleh kerana kurnia ni dia duduk dalam institusi akademik seperti universiti, lepas tu international pula, lepas tu Islamik pula. So sampai peringkat kita merasakan akan tiba satu saat dan ketiga UAE ni dia akan affiliate dengan ataupun dia akan bekerjasama dengan kesatuan yang di peringkat antarabangsa, terutamanya membawa isu-isu Islam dalam ataupun isu-isu perburuan Islam. Cuma kita masih lagi di peringkat baru lagi lah. Cuma kita panggil angan-angan tu dah ada. Yang kita sekurang-kurangnya kalau kita tak bawa isu kebajikan, tapi sekurang-kurangnya kita membawa isu-isu perburuan Islam dengan cara lebih luas lagi di luar sana. UAE kurnia mungkin akan jadi pencetus saja, tapi untuk menjadi champion tu kita akan libatkan semua pihak. Oleh kerana itulah dalam seminar perburuhan yang insya-Allah dijadualkan 21 sampai 22 Disember ni, dia akan melibatkan perasmi daripada kita panggil tokoh besar negara lah. Antaranya ialah salah seorang menteri yang tujuannya ialah untuk kita dedahkan kepada pihak kerajaan, antaranya ialah supaya isu perburuan Islam ni diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Supaya bila pihak besar, pihak kerajaan berautoriti, mereka letak kita panggil kecanaan yang besar dalam isu ni, maka tugas dan kerja kurnia tu lah jadi lebih mudah lah. Kalau kurnia saja yang bercakap tentang perburuan Islam,
dengan kuasa dan platform yang sangat terhad ni, mungkin kita tak boleh nak meluaskan lagi. Tapi bila sampai kepada telinga kerajaan dan pengetahuan kerajaan, kemudian kita panggil dilaksanakan dengan lebih besar oleh pihak yang berautoriti seperti kerajaan, itu lagi bagus lah. Cuma secara umumnya saya sebutkan lah, dialog antara Kurnia dengan masyarakat luar ni belum lagi aktif. Tetapi dialog di dalam ni kita berjalan macam biasa, dan kita panggil okeylah. Cuma untuk keluar, untuk kita dengan masyarakat luar tu belum kuat lagi. Tapi dalam perancangan lah, insyaAllah. Baik Ustaz. So kiranya dialog sosial tu dalam Kurnia ni dikira sebagai seminar terlebih dahululah, betul Ustaz? Kita ada banyak platform. Setakat ni yang rasmi seminar. Tapi kadang kita ada buat kursus pendek. Kemudian kita ada buat program-program kursus apa kita panggil. Macam baru ni kita buat program yang dikenali sebagai kursus bersiri spiritual and soft skill series dipanggil. Spiritual and soft skill series, triple S kita panggil. So program tu oleh kerana kita ni bawa perburuhan Islam, isu perburuhan Islam, yang antara kita panggil platform perburuhan ni kita bawa bawah nama spiritual. Bawah spiritual ni supaya kecaknaan terhadap agama juga dimasukkan dalam kita melaksanakan tanggungjawab sebagai pekerja. Itu panjanglah cerita dia tu. Lepas tu soft skill ni ialah melibatkan maklumat-maklumat terkini yang perlu diberi perhatian oleh kaki tangan ketika mereka bekerja. So khusus ni yang kita laksanakan secara itulah. Kadang kalau tak dilaksanakan secara seminar, kita buat secara khusus umum. Cuma hari tu kita tak boleh nak bersemuka, kita buat secara online sajalah. Tapi tetap dikenal dia. Mungkin kita letak dia sebagai kursus lah, ataupun latihan. Baik Ustaz. So soalan terakhir, kalau yang soalan tak sempat tu kami minta jawapan betul daripada Ustaz. Boleh. Apa sekarang dah lewat. So soalan terakhir, bagaimanakah perjanjian antara pergabungan dengan kesatuan luar ni memberi kepada inovasi, produktiviti dan kelestarian pekerja? Okay. Antara perjanjian tu tak ada, tapi saya sebut pentingnya untuk kita ni menggabungkan diri kita dengan gabungan-gabungan yang lebih besar. Ialah pertama, dia akan memberikan pendedahan kepada pemimpin-pemimpin kesatuan. Di mana pemimpin kesatuan ni merupakan kita panggil mata dan telinga yang penting kepada kesatuan. Ahli kadang mereka mungkin tak sempat untuk mendapatkan maklumat melalui pembacaan ataupun tontonan video dan sebagainya. Tapi bila diadakan pertemuan, mesyuarat agung dan sebagainya, jadi maklumat-maklumat yang kita panggil up to date mesti dimiliki ataupun mesti dipunyai oleh pemimpin kesatuan. Kalau mereka bertanya, pemimpin kesatuan mesti kena cakna lah, mesti kena kita panggil kena segeralah memberikan respon. Jadi kalau kita bergabung dan juga aktif dengan setiap aktiviti perancangan dan gerakan yang dilaksanakan oleh kita panggil gabungan-gabungan besar kita ni, contohlah kalau di peringkat Kurnia ni kita bergabung dengan GAKUM, so kita boleh maklum dan cakna tentang isu-isu yang berlenggar sekitar PTA. Dasar-dasar yang diwujudkan, keputusan-keputusan terkini yang dibuat oleh pihak pengurusan ataupun dunia PTA. Kemudian keputusan-keputusan itu pula ada kaitan dengan dunia kesatuan. Jadi kita cepat dan senang. Even kadang-kadang kalau ada isu masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan di peringkat kesatuan, kesatuan akan rujuk dengan rakan-rakan kesatuan yang lain. Kalau di peringkat PTA kita akan rujuklah. Kalau masalah allowance, kaki tangan ni allowance ditarik, macam mana dia pula di IPTA sana, ada tarik tak? So kita boleh exchange maklumat dengan cepat dan segera dan juga berkongsikan pengalaman, terutama di kalangan pemimpin-pemimpin yang lebih berpengalaman dan senior. Mereka ni ada maklumat yang lebih besar
dan juga maklumat yang jelas untuk mereka kongsikan kepada kita. Apatah lagi di peringkat affiliation yang besar seperti QPEX, masa tu kita akan dapat, kita panggil rujukan yang lebih cepat dan mudah. Itu antara kepentingan kita bersama dengan dia. Dan dia akan juga membuka mata kita ni bila kita tengok satu-satu pemimpin yang mungkin ada ketokohan dia, ada dia punya kita panggil pengalaman dia, kehebatan dia. Sekurang-kurangnya ketokohan, pengalaman dan kehebatan tadi memberikan kita panggil semangat dan motivasi kepada pemimpin-pemimpin pelapis lah. Dan kita tengok pemimpin yang di atas ni lebih menonjol, dia akan menjadi kita panggil role model kepada pemimpin yang sedia ada. Macam saya ni, saya anggap saya ni budak sangat. Saya walaupun dah 20 tahun dah duduk, tapi banyak benda lagi yang saya tak tahu, banyak benda yang saya kena belajar. Jadi saya sangat mengharapkan pimpinan lama, kalau kita dengar pimpinan bercakap, berkongsi pengalaman, berkongsi maklumat, itu sangat penting kepada kita lah untuk kita bawa balik ke kesatuan kita dan melatih pemimpin yang sedia ada ni lah. Saya memang orang kata presiden, tapi sebenarnya saya tak banyak benda saya tak tahu. Tapi bila tengok macam mana presiden kesatuan lain memimpin, pimpinan-pimpinan kesatuan yang gabungan besar ni memimpin, dia bagi kita panggil apa ni, input ataupun idea untuk kita menggerakkan kesatuan. Sebenarnya saya fikir kesatuan ni dia tidak terkongkong untuk cara dan bagaimana ianya digerakkan. Dan pandangan peribadi saya, ia bergantung kepada kelebihan seseorang pemimpin tu. Kalau pemimpin tu dia ada kelebihan contohnya dalam bidang legal ataupun undang-undang, maka hidup dan gerakkan ataupun suburkanlah kesatuan itu dengan kepakaran legal dia tadi. Ataupun kalau seorang kesatuan tu dia ni tokoh kebajikan, tokoh sangat kebajikan, contoh macam Ustaz Video lah contoh kan. So dia boleh jadikan kelebihan sifat dia sebagai tokoh kebajikan tu untuk memujuk atau menarik perhatian dan minat ahli-ahli ataupun kaki tangan yang belum datang. Itu pun boleh dijadikan sebagai cara dan pengisian utama untuk menghidupkan kesatuan. Itu saya fikir gitulah. Jadi bila tengok kita panggil pemimpin yang sedia ada tu, sekurang-kurangnya dia akan bagi kita maklumat tambahan dan juga tauladan yang cantik dan baiklah pada bakal-bakal pemimpin ataupun pelapis-pelapis ni lah gitu. Ya, Azhan, ada apa yang nak tambah lagi? Abang Azlan, ada apa-apa yang nak tambah ke Nur Atika ke? Ada apa-apa yang nak So far tak ada lagi. Bagi kat saya pula, itu soalan terakhir saya, tapi mungkin nanti ada soalan yang kami dah bagi dekat Ustaz tu, mungkin kita dah dapat jawapan bertulis tu mungkin lagi jelas lah. Okey, nanti saya cuba tengok. Saya baru tengok sikit tadi tu. Sikit tadi. Nanti saya tengok balik lah insyaAllah. Baik Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okay, sama. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama Amalan. Terima kasih banyak. On behalf of group saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas kerjasama Ustaz yang sudi melapangkan masa untuk sesi temu bual kami ni yang tak seberapa ni. So hopefully apa benda yang informasi dan data yang kami korek di sini akan memberi bermanfaat bukan saya pada saya sendiri, ahli kurnia, dan malah kepada orang luar, kepentingan berkesatuan. Jadi apa-apa pun saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang mana kalau ada apa-apa nanti boleh kami kontak Ustaz ke apa ke ya Ustaz? Boleh nanti mesej. Sebenarnya saya pun nak rakam ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat semualah. So sebenarnya mula-mula dapat mesej tu saya risau juga ni. Isu apa ni ya? Sebenarnya lately ni kita ada beberapa aduan-aduan yang agak berprofil tinggi lah, melibatkan isu semasa PKP, masa COVID ni, semua tu. Adalah isu-isu miscommunication di antara kaki tangan dengan management yang terpaksa kita uruskan dengan cara yang lebih agak terperinci lah. Terus sini ada aduan ni sini. Rupanya ada tunggu duga apa pula ni kan, risau juga ni, tak disebutkan
Tapi bila dapat tahu isi kandungan tepung noga ni, pertama kalau di peringkat Kurnia ni saya merakamkan penghargaan lah. Sekurang-kurangnya ada sikit mesej yang kita boleh kongsi lah secara formal, walaupun Kurnia ni kalau sebut kat luar orang tak tahu Kurnia ni, orang tahu Kurnia insurans ke. Ya, Tapi betul. hanya komuniti UAE saja yang kenal. Itu pun tak semua komuniti UAE. Kita struggle untuk Saya pun ingat insurans. kita struggle untuk kita salurkan maklumat tu, nak kenalkan, nak sampaikan mesej tu kepada, at least kepada kaki tangan. Itu pun memang struggle, tapi mana platform yang kita ada, kita cuba manfaatkan. Jadi saya pertama ucap terima kasih, minta maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian, kerana saya pun tak ada buat apa kita panggil revision lah untuk menghadapi interview ni. Sekadar yang ada je lah, insyaAllah. Okay. Dengan itu, apakah lagi Azlan? Setakat ni tak ada apalah, cuma nak ucapkan terima kasih atas masa yang diberikan kepada kami lah Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih, kita berjumpa lagi lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Okay, Assalamualaikum. Izinkan kami mengundur diri ya Ustaz. Iya, Okey, betul. terima kasih. Izinkan kami menurut diri. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam, jumpa lagi Ustaz, terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Atika. Oh, Atika. Atika. Tika, oh Tika. Habis dah. Kak Linda. Tika, sudah habis. Sekejaplah, tengah time kerja. Agak dengar bunyi bising tak? Aduh. Sekejap, saya pusingkan kamera. Mana kamera? Studio. Tengah kerja sambil. Nampak passion. Sama sikit sekejap. Kejap.
Iya, ada TikTok. Belakang tu. Nak tambah air ke? Dah habis tadi. Tika dengar je cuma tak ada nak respon. Tadi ada soalan yang tak habis jawab lagi kan? Tak apa Tika, kita ni je lah sebab ada soalan-soalan yang Ustaz dah cerita. So kita macam Tak boleh dengar balik dekat recording. okey je kan. Macam masing-masing pun nak ambil anak. Lepas tu kakak ada banyak disable. Tika pun ada patient. So macam Macam mana ni nak reply ni? tak apa. Sebab aku dalam baju scrub kan. Macam mana nak reply ni? Tak apa. No worries. Kita mau faham kan masing-masing ada komitmen. Apa Tika. Thank you Kak. So malam ni on tak? Boleh je. Malam ni pukul macam biasalah. Pukul 9 suku. Sure. Is the last consultation. Wah, tak tengok dah muka Tasha. Aku tobat. Ya. Tapi harap dia okey lah dengan yang tu. Okay, nanti apa-apa Akak Roja. Nanti kita WhatsApp Okay, boleh. Bye. Okay, bye. Selamat kerja. Okay, sama Akak juga.